Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Habib Husin Al-Junaid, Habib Husin bin Syekh Al-Junaid serta saudaranya Habib Alwi, pada asatizah, pada tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada petang ini dapat kita berhimpun, kita dapat berkumpul. Kalau di Kota Tarim awal Syaban, mereka ni baru balik pada ziarah Nabi Hud alaihi salam. Itulah mereka punya uzlah tahunan. Orang Tarim semua keluar bernajat di makam Nabi Hud alaihi salam 6 hari, 4 hari di sana, 1 hari pergi, 1 hari balik, 6 hari. Siapa pergi sana diampun dosa oleh Allah Taala. Tidaklah para awliya di Hadramaut sana diangkat oleh Allah Taala kecuali di depan makam Nabi Hud alaihi salam. Mereka datang munajat, berzikir pada Allah Taala, baca maulid dan berdakwah, semuanya di pemakaman Nabi Hud alaihi salam. Dan apabila pulang daripada ziarah Nabi Hud, di sana di sini di Kota Tarim semua ada baca maulid. Kerana bulan Syaban inilah dah bulan maulid kedua. Pada dalam bulan Syaban inilah Nabi mengatakan Syaban syahri. Nabi mengatakan Syaban adalah satu bulan yang dilupakan. Kerana Syaban itu diapit oleh 2 bulan besar, iaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka Syaban orang lupa dan lalai. Maka kita hidupkan bulan Syaban. Dan pada bulan Syaban inilah turunnya firman Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turunnya pada bulan Syaban ini. Maka bulan Rajab dengan istighfarnya, bulan Syaban dengan selawatnya, dan bulan Ramadan nanti dengan Al-Qurannya. Maka bulan Syaban ini kita banyak mengingat Nabi SAW. Kita kalau di Kota Tarim itu sekarang ini mereka baca maulid di masjid-masjid, baca maulid di masjid-masjid seperti Habib Umar bin Hafiz, dan ceramahnya lah ceramah mengenai Ramadan, mengingatkan dengan Ramadan, tentang hal ehwal Ramadan. Saya diingat lagi almarhum Habib Abdullah bin Syihab, kalau sebut tentang Ramadan begitu gairah sekali. Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihab, kalau sebut tentang Ramadan bila Rabiul Awal. Rabiul Awal yang kita bilang orang salihin, mereka dengan Ramadan sepanjang tahun, 6 bulan selepas hari raya masih sebut Ramadan, terima Ramadan kami, terima taubat kami, terima tarawih kami. Dan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah, apa alangkah gembiranya nak tunggu Ramadan. Habib Abdullah bin Syihab, kalau masuk bulan Rabiul Awal mula sebut tentang Ramadan, mula pesan tentang siam, mula pesan tentang qiyam, semuanya begitu, mula menjagakan orang tentang bulan Ramadan. Apabila dah bulan-bulan Syaban lagi, lebih gairah lagi mereka semangat untuk sambut bulan Ramadan. Besok nisfu Syaban, besok malam nisfu Syaban. Siang harinya berhimpun di Zambal. Ziarah satu makam. Kita tak dapat, kita berziarah siapa orang alim kita di sini. Man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Siapa meniru seorang orang satu golongan, dia sebahagian daripada mereka. Maka kita di sini agak-agak KL ke Selangor ni, Selangor ke KL Habib? Anak pun tak tahu. Selangor ada tak makam orang alim? Tak ada orang alim di Selangor? Tentu ada. Paling-paling tidak ziarah mak bapak kita, ziarah siapa orang-orang alim, tahu orang-orang alim, orang salih, ziarah. Besok petang ni ikut amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sedikit di sini, kalau pada ziarah makam dulu Habib Abdullah bin Syihab selalu mengatakan ziarah. Kenapa ziarah? Sebab Rasulullah ziarah pada malam nisfu Syaban, Rasulullah ziarah makam. Rasulullah pergi makam Baqi', Rasulullah doa lama, menangis di Baqi'. Rasulullah doa panjang untuk ahli Baqi'. Rasulullah doa untuk ahli kubur, dan Rasulullah berdoa di sisi ahli kubur. Nabi minta panjang. Kenapa ahli kubur? Habib masyhur Habib Abdullah bin Syihab mengatakan kerana di kubur ini zahirnya nisannya terpacak. Tetapi di dalamnya itu taman-taman syurga dalam kubur itu. Maka apabila kita di tanah-tanah kubur, hati kita, rohani kita lebih dekat dengan barzakh. Kita diambang pintu alam kubur barzakh. Maka kita di kubur-kubur begitu. Habib Salim Syatiri pulanya selalu menyebut, dulu Habib Abdullah bin Syihab, kemudian Habib Salim Syatiri, kemudian Habib Masyhur, sekarang Habib Umar yang memimpin majlisnya. Kalau Habib Salim Syatiri selalu mengatakan, kita ziarah kubur, sebutkan hadis-hadis tentang ziarah kubur. Nabi mengatakan, dulu aku larang kamu ziarah kubur, sekarang ziarah kubur, ingatkan tentang kematian. Dan tak ada mana syiriknya, kata Habib Salim Syatiri. Orang sekarang bilang, kita ziarah kubur gini, dibilang syirik. Perkataan syirik tu dah dibagi-bagi orang. Macam satu risalah, syirik, kata Habib Salim Syatiri. Syirik tu orang menyekutukan Allah Ta'ala. Kita ziarah kubur, kita baca Fatihah, kita insafkan kita, kubur orang alim kita, kubur ustaz-ustaz kita, mengingat ajaran mereka, mengenang kita ni dapat jumpa dengan mereka ataupun tidak. Kita ziarah kubur, kata Habib Salim Syatiri. Akhir saya di Tarim sebelum berangkat balik ke Tanah Melayu pada nisfu Syaban, Habib Umar pula ceramah. Satu dah pergi orang tua kita. Habib Umar pula ceramah. Apa ceramah Habib Umar? Katakan kita di Kota Tarim ni kota aulia, kota orang-orang salihin.
Maka jaga tuan-tuan sekalian, kata Habib Omar. Ni kita tirulah di sini tak apa. Kita jauh di tarim, jauh di mata tapi dekat di hati ya. Habib Omar, kita ke tarim ni kota aulia, para aulia. Kita muliakan aulia-aulia kita muliakan pada habaib, kita muliakan ulama kita. Jangan lupa yang mastur-mastur. Kita nampak jiran kita dia pergi kedai, pergi pasar, pergi beli sayur, pergi di jalan itu. Kita tak tahu rupanya lantaran dia doa kita digabul oleh Allah Ta'ala. Lantaran dia berapa banyak wali-wali yang masyhur dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Kami mastur bibarakatil mastur. Kata Habib Omar bin Hafiz. Maka petang ni juga kita ingat. Kita sebut nama awliya kita tadi. Kita sebut nama ulama-ulama kita. Jangan lupa orang-orang yang kita pandang macam kononnya rendah daripada kita. Tak ada rendah daripada kita. Semuanya mulia. Siapa? Sebelah kita, kiri kita, depan kita, belakang kita. Semuanya mulia. Semuanya mulia. Habib Masyhur selalu mengatakannya, tingginya, besarnya madat bergantung dengan tingginya masyhad. Tinggi masyhad kita, tanggapan kita. Sini banyak orang alim. Hari ini datang rumah Habib Husin. Masya Allah. Habib Husin dengan niat ikhlasnya. Masya Allah. Malaikat pun hadir. Arwah salihin pun hadir. Lagi Habib Alwi. Hari jadinya baru sampai. Kita pansangkan masyhad. Kita nampak kawan kita. Masya Allah. Datang dari jauh. Kita nampak fulan. Nampak fulan. Kita tinggikan masyhad itu tanggapan-tanggapan kita. Pandangan-pandangan kita. Kita tinggikan masyhad. Besarlah madat anugerah Allah Ta'ala. Madat tu apa? Madat tu karuniaan, kerohanian daripada Allah Ta'ala. Berbentuk insaf, berbentuk ilmu, bentuk faham, warid daripada Allah Ta'ala, tu namanya madat. Di Masyhur Rasul sebut, besarnya madat akan kita peroleh kalau kita tinggikan masyhad kita. Tinggikan masyhad kita. Petang ini, kita besarkan masyhad kita. Ada cucu Habib Husin kita, Ismail man? Andus bin Muhammad Haddad. Alhamdulillah, khalkum. Alhamdulillah. Habib Husin, jaddukum. Alhamdulillah, khalkum. Khal, Abdullah bin Husin. Walad Habib Husin. Walad khalkum. Semua adik-beradik bapa dia semua kita kenal semua. Semua itu tarim dulu dia tarim dia kecil semua kita tahu semua. Begitu kita pandang ke tinggi masyhad, ada orang tarim di sini masya-Allah tinggi semuanya kita tinggikan masyhad kita, nanti besarlah madat kita dapat. Kita tak tahu apa sirnya dalam majlis-majlis gini. Allah Taala tak buat benda sia-sia. Kita datang kecuali ada keberkahannya. Alhamdulillah. Tambahan pula kita di rumah Al-Junaid. Al-Junaid siapa? Al-Junaid keluarga daripada Habib Muhammad bin Hasan Jamalul-Lail. Tak payahlah kita sebut banyak-banyak nanti kita sebut satu Habib Muhammad bin Hasan Jamalul-Lail tentang karamahnya. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul-Lail ini dia punya karamah dia masya-Allah. Dia punya karamah dia tu jin khidmat dengan dia. Kalau kat rumah dia tu ladang kebun kelentang-kelentung tak nampak orangnya. Bikin khidmat. Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris pada nabi. Maka Nabi Sulaiman boleh tadbir jin. Maka ulama umat Muhammad pun dapat karamah macam mukjizatnya pada anbiya. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul-Lail. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul-Lail dia punya asyik kalau baca Quran dalam bulan Ramadan sampai siang hari air liur dia tu jadi madu. Bertukar jadi madu sampai dia kalau minum air liur dia bahasa madu badan dia segar, tak letih. Subhanallah tu karamahnya. Karamahnya air liur jadi madunya Habib Husin ni kita tak tahu ni secret dia. Semua dia air liur dia bertukar jadi madu. Jadi badan dia segar. Dia tanya hukum batal ke tidak aku telan air liur aku? Tak batal air liur sendiri jadi madu. Jadi dia tak nak luputkan keletihan Ramadan. Dia baca siang hari dia baca Quran hanya dalam sembahyang aja. Banyak dia baca malam. Jadi malam dia baca telan madu. Lepas itu dia tak dapat banyak khatam. Dia khatam hanya 8 kali dalam bulan Ramadan setiap malam. Setiap malam 8 kali. Ini kita tak tahu ni. Ini semua nak simpan berapa kali agak jauh Allah alam. Kita tak tahu Allah. Begitu. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul-Lail. Asal tema Ramadan. Sebut tentang karamah awliya Ramadan. Kita ingat Habib. Siapa nama tadi? Muhammad bin Hasan Jamalul-Lail. Allah. Sekarang kita depan anak cucunya. Habib Masyhur selalu sebut. Kalau kita sebut nama orang salihin. Nanti Habib Masyhur bilang. Di mana? Dan bikin haul Habib Noh di Tarim. Habib Masyhur tanya, itu sama hari dengan haul Habib Noh di Singapura. Habib Masyhur bilang, di mana haul Habib Noh? Yang di Singapura kan yang di Tarim? Habib Noh tanya, Habib Masyhur tanya, di mana Habib Nohnya sekarang? Habib Nohnya ahli barzakh. Di mana kita disebut dia datang? Habib Masyhur bilang, aku boleh sumpah dengan nama Allah, Habib Noh ada depan kita. Dengan ada dalil-dalilnya disebutkan. Sebut nama arwah salihin mereka datang. Jadi malam ini insya-Allah Habib Muhammad bin Hasan Jamalul-Lail datang tengok anak cucunya. Kita tumpang sekali. Syukur alhamdulillah kita dalam majlis salihin daripada malam ini. Majlis salihin kita daripada malam ini nikmat Allah Taala. Kita lagi 2 minggu masuk bulan Ramadan. Kita tak sempat nak bincang Ramadan. Kalau nak lebih Ramadan lebih lengkap lagi insya-Allah hadir
daurah minggu depan, hari Sabtu, hari Ahad. 2 hari sesi, 3 sesi, 2 jam, 2 jam, 2 jam ya. Cuma saya selalu pesankan kawan-kawan, kalau dalam Ramadan kita nak pesankan jangan lupa 4 perkara. Yang Nabi mengatakan, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau Abdullah bin Syahab selalu sebut lagi hadis lagi satu, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau nak dapat pahala qiyam Ramadan, jangan tinggal sembahyang Isyak berjamaah. Jangan tinggal sembahyang tarawih setiap malam. Dapatlah qiyam Ramadan. Dapatlah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Dalam puasa selalu saya pesankan 4 perkara. Jangan lupa. 4 aja pegang. InsyaAllah dapat iman dan wahtisaban. 4 aja perkara. Jangan banyak-banyak nanti pening. Yang pertama mesti ada. Yang kedua tak boleh ada. Yang ketiga kena banyak. Yang keempat tak boleh banyak. Pegang 4 dah jenis. Selamat insyaAllah dapat puasa kita. Apa dia tu yang ada tak ada? Yang pertama mesti ada. Kena ada ilmu Ramadan. Ilmu puasa. Niat puasa, kena tahu rukun puasa, kena tahu batal-batal puasa, kena tahu apa itu syarat-syarat sah puasa, syarat-syarat wajib puasa, semua kena tahu, kena revise. Anggota yang nama sedikit kita nak tanya revise petang ini, apa yang kita faham tentang rongga terbuka? Sebutkan 2-3 rongga terbuka. Pertama, hidung, lagi mulut, lagi telinga. Itu bukan rongga terbuka. Sorry, itu saluran terbuka. Rongga terbuka, ini ilmu yang kena ada. Ini ilmu yang kena ada. Kita dah puasa 10 tahun, kita tak dapat bezakan rongga terbuka dengan saluran terbuka. Rongga terbuka, rongga ialah perkataan lama. Rongga bermakna organ. Terbuka maknanya hollow organ, boleh contain something. Rongga terbuka, stomach, rongga terbuka. Pundi-pundi kencing, rongga terbuka. Otak, rongga terbuka. Paru-paru, rongga terbuka. Rahim wanita, rongga terbuka. Boleh mengisi sesuatu di dalamnya. Boleh ngisi satu dalamnya. Dalam perut ada isi makanan. Dalam perut bawah ada isi najis. Pundi-pundi kecing ada isi najis. Itu rongga terbuka. Saluran terbuka, telinga, hidung, mulut, pintu hadapan, pintu belakang, sama susu wanita. Itu ya. Dan semua ada batasnya. Telinga batasnya di mana? Tak apa, petang ni kita revise sikit saja tentang fiqahnya. Telinga batasnya di mana? Telinga. Kalau kita begini dah batal puasa belum? Telinga mana batasnya? Kelingking. Kelingking kita taruh paling deep inside, yang tak boleh reach tu, itulah batasnya. Jadi kalau orang gatal garuk telinga pakai jari telunjuk, batal tak? Kerana telunjuk kelingking mana lagi besar? Maka tak batal. Kalau pakai pen, batal tak? Kecuali pakai pen yang gemuk. Pen marker yang gemuk, tu tak batal lah. Masih lagi gemuk tadi. Itu telinga. Hidung mana batasnya? Haisyum. Kalau kita hidup air rasa pedih, itu batasnya. Jadi kita bersihkan luar-luar sini belum lagi. Tekak mana batasnya? Makhraj huruf ha yang tak bertitik. Alhamdulillah. Ha. Apa turun bawah hukum makan, apa naik atas hukum muntah. Pintu hadapan, pintu belakang. Pintu hadapan bagi laki-laki itulah pintunya. Pintu belakang bagi laki-laki dan wanita itulah pintunya. Pintu hadapan bagi wanita yang masih anak dara, masih perawan, ketika dia diri ke, dia menyangkung ke, itulah pintunya. Bagi wanita yang sudah biasa dengan suami, maka ketika dia menyangkung, itulah pintu yang dimaksudkannya. Ketika berdiri, itu namanya pintu luar. Ketika dia menyangkung, itu pintu yang dimaksudkannya. Semua kita kena faham. Dalam fiqah puasa ni kena faham. Kena faham, kena ulang kaji segala pelajaran kita, fiqahnya. Jadi itu mesti ada, tak boleh tidak. Tak boleh ada dalam bulan puasa dosa. Dosa mulut khususnya, mengumpat tak boleh, bohong tak boleh, berdusta tak boleh, banyak berbantah-bantah tak boleh, berjidal tak boleh, puji memuji banyak tak boleh, bergurau-gurau tak boleh. Hatta di situ kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, ada bohong yang tak berdosa, ada umpat yang tak berdosa. Namun yang tak berdosa ni pun elakkan pada siang Ramadan, takut batal pahala puasa kita. Nabi mengatakan, kamin saimin laisa lahu min siyamihi lal ju' wal atash. Berapa ramai orang puasa tak ada hasil puasanya. We have to upgrade our puasa. Dah berapa tahun kita puasa, we have to upgrade, naikkan puasa orang yang khas, dipuasakan mata kita. Kita puasa tak pantas bagi orang yang puasa, buat puasa, malaikat tulis, malaikat kiri pun tulis. Dia tulis yang ni terus stop, tak ada pahala kita. Mulut, especially mulut. Jangan mengumpat. Mengumpat tu macam-macam cara mengumpat. Konon-konon kesian dengan cousin kita. Kesian ni, our cousin ni kesian. Cerita-cerita dah kau dah umpat dia. Mengumpat tak perasan. Selalu saya sebutkan pergi kedai. Pergi jalan Masjid Keling nak beli selendang. Umpamanya ya. Ya, ibu kata nak beli ini cantik. Pegang. Kasar lah. Dah mengumpat tu. Kau mengumpat tokek kedai jual selendang kasar.
Nak beli, tak nak, sudah. Tak nak. Ibu nak beli kata senang, kata nak. Yang hijau ni cantik ibu. Tak apalah, ibu nak pilih lain. Jangan sebut. Pergi bazar Ramadan. Kata nak mi goreng, dari mi goreng. Biratlah, tak menerakan. Dosa kalau ada 4 orang tu jual mi goreng birat. Berdosa. Jaga mulut dalam bulan puasa. Jaga mata, jangan pandang yang haram. Itu televisyen tolonglah matikan. Tak bulan puasa pun tak boleh tengok ada aurat perempuan, orang berjoget, orang berlakon, antara artis berlakon semua tu bukan suami, bukan isteri. Kau tengok apa pasal? Dalam bulan puasa jangan rosakkan matamu walau rancangan apa sekalipun jangan tengok. Radio, bukalah kitab Habib Ali bin Tahir Al-Haddad Fatwa Johor mengenai alat muzik yang boleh, alat muzik yang tak boleh. Nyanyi lagu-lagu itu ada suara bidu wanita, ada alat muzik yang tak boleh. Telinga kita jangan dosa dalam bulan Ramadan. Telinga kita jangan dosa dalam bulan Ramadan, ya, jangan dosa dalam bulan Ramadan. Itu semua di antara yang tak boleh ada. Boleh buka TV boleh. Kalau buka drama tengok, pelakonnya Mak Long aku. Pelakonnya lagi nis aku, anak saudara aku. Pelakon lagi akak aku. Nama judulnya Mahramku. Boleh. Itu saja boleh tengok. Yang lain tak boleh tengok. Yang lain tak boleh tengok. Mesti ada tahu hukum ahkam puasa. Nabi bilang wala tajhal, jangan menjahili hukum. Yang kedua, tak boleh ada segala dosa membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, biar banyak baca Quran, i'tikaf, sedekah, derma, beri makan orang buka puasa. Siapa beri orang buka puasa dengan ikhlas, dengan rezeki yang halal, pada malam Lailatul Qadar Jibril turun jabat tangan dengan dia. Siapa dijabat oleh Jibril, air matanya akan bercucuran banyak, tanda dah terbilas dosanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beri orang makan buka puasa. Tapi beri makan orang buka puasa ni, sebab itu ya, kita kalau baca Habib Masyhur kalau bilang bilangan bulan di sisi Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi 12 bulan. Yang sebagaimana termaktub dalam kitab Allah, ada padanya 4 bulan haram di sisi Allah. Taruh Lailatul Qadar malam berapa? Taruhlah umpamanya Lailatul Qadar malam 23 ke malam 25, ya. Begitu. Kita nak kalau kita ada niat nak kasih orang makan malam 27, alamak dah lepas Lailatul Qadar lah. Tak kisah kita kasih makan orang malam 29 sekalipun, Lailatul Qadar malam pertama sekalipun, Allah Taala Maha mengetahui bahawa kau akan beri. Allah Taala dah kasih kau Jibril jabat tanganmu. Allah Taala tidak kau dah buat baru dah terlepas lah Jibril, dia dah kasih dah makan buka orang rupanya. Tidak begitu. Walau Lailatul Qadar malam pertama kau kasih makan orang malam penghabisan, tetap dijabat di sisi Allah. Dan Allah tu Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Tentang Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar. Kata Habib Abdullah Jufri, guru saya, jangan lupa jaga malam 27. Kata Imam Abu Hanifah, malam 27 tetap. Jaga apa yang dicakap oleh Imam Syafi'i. Mungkin malam 23, mungkin malam 21. Jaga apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Dia ada formulanya. Ramadan awal jatuh sekian gini. Jadi kalau taruhlah malam 25 kita jaga, malam 29 pun jaga. Dan jaga juga pendapat ulama yang mengatakan mungkin daripada malam pertama, malam Lailatul Qadar. Jadi kau jaga semua. Nanti kau dapat begitu. Nanti dapat Lailatul Qadar. Rugi kalau tak dapat Lailatul Qadar. Ini mesti biar banyak, iaitu amalan-amalan sunat. Amalan sunat. Allah Ta'ala suka nak gandakan, ganda 70, ganda 1000, ganda 100. You must ada angka satu lah. At least ada satu. 1 times 70 berapa? 70. Semua zero. Sembahyang sunat zero, baca Quran zero, i'tikaf zero. Zero kali 1000 berapa? Zero kali 1000 bulan berapa? Zero. Orang dapat pahala banyak-banyak, kau dapat kosong. Sayang, Allah suka nak gandakan tapi kau provide zero. Malaikat multiply, tekan-tekan kalkulator pun zero juga keluarnya. Allah, biar banyak iaitu apa? Segala amalan-amalan dalam bulan puasa. Biar sedikit segala kenikmatan, kesedapan. Imam Haddad sebut dalam kitab Nasaihud Diniyahnya, pada salaf kita hatta dia punya bulan puasa dikurangkan adat-adat, dilebihkan ibadat-ibadat. Adat-adat pada habaib apa? Maulid, hadrah, Ramadan tak ada. Ratib ada baca Quran. Hatta kalau Imam Malik dia punya jabatan fatwa pun tutup dalam Ramadan. Hanya yang penting-penting saja, yang lain semua lepas hari raya nanti. Quran. Imam Syafi'i pun begitu. Sebab itu Imam Syafi'i dalam bulan puasa pun tak banyak baca Quran. Setakat 2 kali aja. Setiap hari 2 kali khatam aja. Tak banyak. Allah, Imam Syafi'i. Semua konsentrate ibadat-ibadat yang khas saja. Kita bilang apa?
biar sedikit hal ehwal dunia. Imam Haddad mengatakan dalam bulan Ramadan segala kesedapan yang betul dipandang, yang didengar, yang dipakai, yang dimakan, semuanya biar sederhana. Semuanya biar sederhana. Kenapa? Kita dalam bulan Ramadan. Dalam Ramadan. Jadi minta maaf kaum ibu ya. Balik jangan pergi section 7 ya. Nak beli abayah baru, nak beli apa. Kalau bapak nak beli serban baru, nak beli gamis baru semua. Ramadan pakai yang sederhana. Ramadan pakai yang sederhana. Pakai yang sederhana cara orang-orang zuhud. Tengok habaib ditarim semua. Kalau Ramadan simple. Ibadatnya tak simple. Nanti lepas hari raya Habib Hussein aku seziarah dia, Habib Hussein atuk dia kurus. Kalau Ramadan nampak kurusnya dengan puasanya, dengan malamnya, semua bukan muda tu, bukan muda semuanya. Dan Habib Hussein tu bukan kiranya orang-orang yang ulama-ulama besarnya, tidaklah, kira orang-orang tua tadimlah. Pun ibadahnya tarawihnya berapa set dengan malamnya. Nampak dia punya lusuhnya dalam bulan puasa. Nampak dia punya penghayatan iman dan wahtisabannya. Lepas hari raya, lepas puasa 6, nanti nampak mereka, nanti barulah slowly baru revive balik semula. Begitu. Jadi dalam bulan puasa jaga, mesti ada pengetahuan hukum, knowledge Ramadan. Tak boleh ada perkara-perkara haram dalam bulan puasa. Mata, telinga, mulut, semua kena jaga. Biar banyak amal ibadat. Biar sedikit kesedapan dunia dalam bulan puasa. Nanti barulah Nabi mengatakan lisaimin farhatan, bagi orang-orang berpuasa dua kegembiraan, gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Berbuka pulaknya dua, berbuka harian maghrib dan juga hari raya pun berbuka, dan nanti berjumpa dengan Tuhannya, masuk surga dalam pintu Ar-Rayyan. Ya, gembira. Kita nak tahu apa yang maksud gembira, try this year kita puasa rohani. Puasa secara kerohanian, nanti kita tahu apa makna kegembiraan itu. Sekian saja yang dapat kita sampaikan pada petang ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Kita minta Ustaz Azam kita baca doa.